Assalamualaikum semua, selamat petang. Saya ucapkan kepada semua murid-murid. Okey baik, untuk hari ini kita akan masuk kepada pelajaran Faraid Darjah 4, pelajaran 1, bahagian 2 di bawah tajuk Pengenalan Ilmu Faraid bersama Cikgu Nina. Okey, untuk subtopik hari ini 1.4 di bawah tajuk Rukun Mempusakai. Okey, kalau kita tengok kepada tajuk-tajuk yang dah dipelajari sebelum ni, saya ada terangkan tentang apa itu maksud faraid, apa dia dalil pelaksanaan hukum faraid serta faedah mempelajari ilmu faraid. Untuk sambungan hari ini, kita akan masuk kepada 1.4 rukun mempusakai. Okey, dalam rukun mempusakai harta ini ada 3. Yang pertama, mewaris. Boleh ikut saya sebut mewaris, iaitu orang yang mati meninggalkan harta. Contohnya, saya mati, saya ada harta, maka saya ini disebut mewaris. Okey, yang kedua disebut waris. Ikut saya sebut waris, iaitu waris yang mempusakai harta. Bermaksud, contoh di sini, saya mati, saya tinggalkan anak. Maka anak itu ialah waris yang mempusakai harta. Atau yang mudahnya, orang yang layak dapat harta. Okey, itu waris. Yang ketiga, maurus. Ikut saya sebut. Maurus, iaitu harta pusaka yang ditinggalkan. Contoh, saya mati meninggalkan duit sebanyak RM10,000. Maka RM10,000 itu ialah harta pusaka yang saya tinggalkan. Okey, jelas? Kita pergi kepada subtopik yang seterusnya, 1.5 syarat-syarat mempusakai. Okey, syarat mempusakai ini ada 3 perkara. Yang pertama, mewaris telah meninggal dunia. Okey, cuba kita ingat balik. Mewaris tadi apa? Mewaris ini ialah orang yang mati tinggalkan harta. Dia mati, dia tinggalkan harta. Apa syarat mewaris ini? Mewaris telah meninggal dunia dengan beberapa syarat. Yang pertama, mewaris telah disahkan mati, seperti mati kerana sakit atau kemalangan. Mewaris disahkan mati oleh pihak berkuasa. Ini dalam situasi, contohnya kalau orang hilang dalam tragedi tsunami. Okey. Hilang dalam tsunami, tak tahu masih hidup ataupun mati. Tetapi apabila pihak berkuasa kata, okey, si Fulan ini sudah mati, maka dia disahkan mati oleh pihak berkuasa. Dan yang ketiga, ditakdirkan mati seperti anak di dalam perut ibu kerana perlakuan jenayah kepada ibunya. Ditakdirkan mati bermaksud di sini seorang ibu sedang mengandung, kemudian anak di dalam kandungannya mati atas sebab berlaku jenayah kepada ibu tersebut. Contoh, ibunya mati disebabkan dibunuh, anak dalam perut pun ikut terbunuh. Okey. Ini syarat yang pertama. Syarat mempusakai yang kedua ialah waris masih hidup. Okey, waris masih hidup. Yang pertama, waris diyakini benar-benar hidup. Maksudnya, kena hiduplah untuk dapatkan harta si mati. Okey, yang kedua, dihukumkan hidup oleh pihak berkuasa. Contohnya kat sini, orang hilang. Katalah orang hilang dalam hutan. Okey, orang hilang dalam hutan ni tak jumpa-jumpa. Jadinya dan dalam ahli keluarganya berlaku kematian. Si mati ni, orang yang hilang ini adalah waris yang hilang dalam hutan. Okey, kalau pihak berkuasa telah menghukumkan dia mati, maka dia tak layak dapat harta. Sebab
dikatakan dah mati. Kalau masih hidup, maka dia layak dapat harta. Dan yang terakhir, ditakdirkan hidup seperti anak di dalam kandungan, orang yang mahir dalam perubatan. Ini bermaksud seorang ibu mengandung dan anaknya itu akan lahir. Maka anak itu adalah waris. Okey? Dan syarat mempusakai yang ketiga ialah waris ada hubungan dengan si mati melalui bukti-bukti yang diperakukan oleh pihak berkuasa. Bermaksud di sini, okey, saya bagi contoh situasi. Seorang ibu dan anak terpisah ketika anaknya masih kecil. Ibu ni tak ada waris lain. Apabila dia mati, dia meninggalkan harta. Maka dicari semula anaknya. Dengan syarat ada bukti bahawa anak yang telah terpisah daripada kecil ini memang betul-betul anak dia. Okey, jelas ya. Baik, seterusnya. 1.6 sebab-sebab mempusakai. Sebab mempusakai harta ini ada 4 perkara. Yang pertama, orang boleh dapat harta. Seseorang itu boleh menerima harta pusaka si mati apabila dia adalah kerabat atau nasab. Kerabat atau nasab ini lebih kepada keluarga seperti bapa dan ke atas, bapa, datuk, moyang. Seterusnya, anak dan ke bawah bermaksud anak, cucu, cicit serta adik-beradik kepada si mati. Itu sebab mempusakai yang pertama. Ini adalah sebab yang paling kuat untuk seseorang itu mendapatkan harta pusaka. Yang kedua, atas sebab nikah dengan akad yang sah. Yang ini suami atau isteri. Kalau suami mati, isteri dapat harta. Kalau isteri mati, suami boleh dapat harta. Seterusnya, yang ketiga, wala, iaitu orang yang memerdekakan hambanya. Okey, kalau hamba ini zaman kita dah tak ada. Tetapi kalau zaman dulu, hukum ini boleh diguna pakai. Okey, wala itu bermaksud orang yang memerdekakan hamba. Okey, orang yang memerdekakan hamba ini boleh mewarisi harta hambanya kalau hamba dia ni tak ada waris lain. Okey. Dan yang terakhir, Baitul Mal yang diurus oleh pemerintahan Islam secara teratur. Bermaksud di sini, jika si mati tidak ada waris ataupun harta itu dia ada waris, hartanya dah dibagi-bagi pada waris-waris yang layak. Kemudian ada baki harta, maka baki harta ini atau semua harta ini merujuk kepada kepada orang yang tak ada waris langsung. Okey, maka baki atau semua hartanya diserahkan kepada Baitul Mal. Apa yang Baitul Mal buat dengan harta-harta tersebut? Harta tersebut akan digunakan untuk kepentingan umat Islam dan dibelanjakan mengikut hukum syarak. Okey. Jelas? Baik, itu sahaja untuk hari ini. Akan bersambung untuk bahagian yang ketiga. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.